A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita masuk surah baru. Surah apa nak sangat jin ha? Surah Al-Hajj, bukan Al-Jin. Boleh offkan telefon. Okey, surah Al-Hajj. Sebelum tu ayat-ayat akhir surah Az-Zukhruf. Rasa belum bagi pengajaran kan? Ayat berapa? ...86 sampai 89. Okey. Jadi sebelum kita masuk surah baru, kita habiskan pengajaran ayat-ayat terakhir surah Az-Zukhruf. Mula daripada ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yamliku allazina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Maksudnya, dan mereka-mereka yang menyembah selain daripada Allah tidak sedikit pun memiliki syafaat atau pertolongan kecuali mereka yang bersaksi dalam hatinya dan di lidahnya dengan kebenaran, dan mereka itu mengetahui. Okey, pengajarannya yang pertama, tidak ada satu pun Tuhan yang disembah yang boleh memberi pertolongan atau syafaat, sama ada di dunia atau di akhirat, kecuali Allah. Yang kedua, Allah mengizinkan sebahagian hamba-Nya untuk memberi syafaat kepada yang lain di akhirat. Seperti para nabi dan rasul,
malaikat, dan orang beriman. Dan orang beriman. Manakala syafaat itu tidak dibenarkan diberi kepada sesiapa kecuali yang diredai oleh Allah. Yang ketiga, hanya manusia yang jahil dan bodoh sahaja yang akan menyembah sesuatu yang sedikit pun tidak boleh menolong dan membantunya, khususnya di akhirat. Okey, ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Maksudnya, dan pasti sekiranya engkau bertanya mereka, siapakah yang mencipta mereka? Pasti mereka menjawab Allah. Maka bagaimana mereka boleh dipalingkan? Pengajarannya, pertama, bukan semua yang mengiktiraf tauhid rububiyah beriman kepada Allah. Selagi mana dia tidak beriman dan menyembah Allah, yang kedua, sesiapa yang mengakui bahawa Allah adalah pencipta, segala-galanya, maka semestinya dia terjemahkan pengakuannya itu dalam bentuk menyembah Allah dalam kehidupannya. Dan tidak yang lain. Yang keberapa? Yang ketiga, Islam adalah agama yang merangkumi akidah,
dan amalan sekaligus. Okay, ayat seterusnya. Waqilihi ya Rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Dan dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang tidak beriman kepada Engkau. Pengajarannya pertama, walaupun orang musyrikin mengetahui dan mengakui bahawa yang mencipta langit dan bumi, bahkan yang memberi rezeki kepada mereka adalah Allah, tetapi mereka tetap tidak beriman. Kerana kedegilan dan kesombongan. Okey, kita pergi pada ayat seterusnya. Satu pengajaran aja. Ayat 89. Fasfa' anhum wa qul salamun fa sawfa ya'lamun. Tuhan menjawab, jika demikian, iaitu setelah ada bukti dan sebagainya mereka tetap tidak beriman, fasfah, biarkan mereka, jangan pedulikan mereka, dan berkatalah salamun, selamat tinggal. Kemudian mereka fasawfa ya'lamun, mereka akan mengetahui akibat mereka tidak beriman. Pengajarannya pertama, Islam bukan agama paksaan. Islam bukan agama paksaan. Apabila dakwah telah disampaikan dan manusia tetap tidak beriman, maka biarkan mereka. Kerana tanggungjawab kita hanyalah menyampaikan. Yang kedua, Islam adalah agama sejahtera, dan mengutamakan akhlak yang mulia. Bukan agama benci membenci dan caci mencaci. Yang ketiga, dakwah mengajak manusia hendaklah sentiasa diteruskan. Kerana ada di kalangan manusia
yang bersedia untuk beriman kepada Allah, dan mereka ini hanya menunggu dakwah Islam sampai kepada mereka. Okey, habis dah kita masuk surah baru, surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ni dia tak ada dalil daripada Al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan kelebihan tertentu. Sebab tu orang Melayu jarang baca surah Al-Hajj. Sebagaimana orang Melayu suka baca surah Yasin, ataupun surah Mulk, ataupun surah Waqiah. Surah Hajj ni mungkin bulan Ramadan dia baca sebab nak khatam. Tapi sebenarnya setiap surah, setiap ayat Al-Quran, bahkan setiap huruf mesti ada kelebihan. Kalau kita baca dengan niat ikhlas, satu huruf saja 10 pahala. Dan kalau kita faham dan amalkan, melepaskan tanggungjawab kita. Jadi alangkah bagusnya orang yang beriman membaca semua surah. Dan lagi bagus ialah khatam 30 juzuk, paling-paling kurang 2 bulan sekali. Terbaik sebulan sekali. Dan paling teruk hanya bulan Ramadan. Ini paling teruk lah. Kalau dia hanya baca dah khatam bulan Ramadan saja, paling teruk. Yang setahun tak itu dah kita tak bincang lah. Sebab itulah manusia yang hebat, sahabat Nabi, generasi terbaik. Dan mereka ni hidup dengan Quran pagi, petang, siang, malam. Ada yang khatam sebulan sekali, ada yang khatam 2 minggu sekali, ada yang khatam seminggu sekali, dan ada yang khatam 3 hari sekali. Tapi mereka tetap hidup sihat. Mereka tetap diberi rezeki. Bahkan nama-nama mereka disebut sampai hari ini. Dan kita ni rezeki banyak. Quran tak sempat nak baca. Tapi bila kita mati, tiada siapa yang tersebut nama. Betul? Paling lama pun orang sebut seminggu, 2 minggu. Lepas tu orang lupa. Sebab apa? Sebab kita tidak ada jasa dalam agama. Kita tidak ada jasa sumbangan dalam agama. Tidak ada ilmu yang bermanfaat. Okey. Surah Al-Hajj ni cuma ada sikit kelebihan, iaitu surah Hajj lebih daripada surah yang lain sebab dia ada 2 kali sujud tilawah. 2 kali. Satu dalam ayat 18, yang kedua ayat 77. Ayat 18 satu, ayat 77 satu. Disebut dalam hadis, dikeluarkan oleh Al-Hakim, Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hazmi. Hadisnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala fi suratil Hajj sajdatani. Daripada Ibnu Abbas katanya dalam surah Al-Hajj ada 2 sajadah, 2 sujud tilawah. Dan daripada Abdullah bin Sa'labah anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu shalla bihim bil Jabiyah
Jabiah ni antara terletak satu bandar di Syam. Jadi Umar solat di Syam yang nama tempatnya Al-Jabiah. Lalu Umar baca surah Al-Hajj dan Umar sujud 2 kali. Tengok sahabat, kalau dia solat dia tak baca 2 ayat daripada satu surah, tapi dia baca habis satu surah. Jadi riwayat mengatakan Umar jadi imam solat, baca habis surah Al-Hajj dan sujud 2 kali. Surah Al-Hajj ada berapa ayat? 78. 78 je, bukan beratus-ratus pun. Siapa pernah solat dia baca satu rakaat satu page? Siapa pernah baca dia baca solat satu rakaat satu surah panjang? Tak pernah. Page pernah, satu page pernah. Oh. Salat sunat. Solat sunat aja. Salat fardu? Fardu tak pernah. Tak pernah? Fardu tak pernah. Sebab awak lelaki kan. Kalau lelaki kena solat di masjid. Betul. Kan? Kalau dia baca surah panjang ketika solat fardu, sah dia solat kat rumah. Mana tak betul lah. Betul. Betul kan? Tak betul tapi betul lah. Sebab itulah bila imam jadi imam kepada orang ramai, ada hukum yang lain. Dia tak boleh baca panjang. Jangan nak tunjuk gerebel baca surah Baqarah kan. Okey. Surah Al-Hajj adakah surah Makkiyah ataupun Madaniyah? Campuran. Campuran. Oh, campuran. Dia first 124 tu Makkah. Satu Madinah. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, Madaniyah. Semua surah Al-Hajj Madaniyah, iaitu turun selepas Nabi hijrah. Pendapat kedua, semua Makkiyah, iaitu turun sebelum Nabi berhijrah. Pendapat ketiga, campur. Sebahagiannya Madaniyah, sebahagiannya Jadi antara 3 ni yang mana penting? Yang penting ialah yang keempat, iaitu faham semua sekali. Okey, intipati surah ni ialah pasal tauhid dan pasal hari kiamat. Intipati yang besar. Surah Al-Hajj ialah pasal tauhid dan pasal hari kiamat. Dia ada 13 poin tapi saya tak sebutlah. 13 intipati secara detailnya ada 13 yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj. Okey, kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai bila Allah sebut wahai manusia, masuk siapa? Semua. Termasuk orang kafir. Tapi orang kafir dengar tak ayat ni? Salah siapa? Salah kita lah. Sebab itulah bila ayat Quran turun pada Nabi terus sampai pada siapa? Orang kafir. Kenapa? Daripada Nabi terus sampai pada orang kafir. Kenapa? Sebab masa tu mana orang Islam. Kan? Nak sampai pada siapa lagi? Sebab tu jelas terus sampai pada orang kafir. Dan boleh kata semua sahabat Nabi asalnya orang kafir. Tapi bila Quran sampai dan masuk dalam hati mereka, mereka lah jadi generasi terbaik. Sebab Quran. Tapi sekarang Quran dah sampai pada kita lengkap. Kita tetap tidak menjadi generasi terbaik. Dan orang kafir pun tak sampai Quran. Sebab apa? Sebab kita tak menjadi generasi terbaik. Kalau kita jadi generasi terbaik sebab Quran, pasti Quran akan sampai pada orang kafir. Boleh faham? Sehingga persepsi orang kafir beda. Islam untuk Melayu, Quran untuk Melayu. Okey. Wahai manusia, ittaqu rabbakum.
Takwa ni nak terjemah paling tepat pada? Takut. Takutlah lagi-lagi tepat pada kepada Rabb. Takwa ni asal dia apa dia? Asal perkataan takwa daripada perkataan apa? Al-wiqayah. Pelajar. Dia ustaz jawab tak terror. Pelajar. Saya dah beritahu kan? Daripada perkataan al-wiqayah. Al-wiqayah tu. Apa makna wiqayah? Benteng. Sebab tu ada pepatah al-wiqayah tu khairun minal ilaj. Al-wiqayah khairun, lebih baik daripada ilaj. Ilaj ni merawat. Khairun lebih baik daripada merawat. Jadi agak-agak apa makna al-wiqayah? Apa dia? Apa slow? Masa mula kelas tadi bising je. Bila tanya soalan slow jawab. Mencegah. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Jadi perkataan takwa daripada inilah wiqayah. Jadi takwa maksudnya apa? Mencegah. Mencegah daripada apa? Mencegah ataupun berlindung daripada azab Allah. Berlindung daripada dosa. Dengan cara apa dah? Berlindung daripada azab Allah dengan cara macam mana nak elak daripada azab Allah? Dengan taat pada Allah dan dengan meninggal. Itu je cara dia. Makna apa? Selagi manusia tak taat pada Allah dan tak tinggal larangannya, selagi itulah manusia akan dicampak dalam neraka. Tidak ada benteng, tidak ada pencegah. Lepas tu bila seorang sahabat Umar Ibn Khattab bertanya kepada seorang sahabat, apa makna takwa? Sahabat kata, contoh bila kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Macam mana keadaan kamu ketika berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Macam mana cara berjalan tu? Jalan macam tu je laju, tengok ke atas atau apa? Kata Umar, kita angkat kaki seluar, berjalan berhati-hati tengok. Sebab takut kena? Macam itulah takwa. Duri tu ialah dosa. Jadi kalau kita nak berjalan tempat ada duri, berhati tengok. Oh, ni duri, elak. Macam itulah takwa. Ini dosa, elak. Ini dosa, elak. Tapi sama tak kita berjalan di jalan yang penuh dengan duri dengan kita berjalan di tempat yang banyak dosa? Berhati-hati ke? Sama? Tak sama. Kita bila berjalan di tempat yang penuh dengan dosa, macam tak ada satu duri pun. Happy je. Betul tak? Sebab itulah apa ni Syekh Saleh Utsaimin dia kata apa hukum pergi di tempat yang menyebabkan kita susah beribadat. Dia kata hukumnya haram. Kenapa? Sebab kita dicipta untuk beribadat. Tiba-tiba kita cari penyakit pergi tempat yang tak boleh beribadat. Hukumnya haram. Sebab menyalahi tujuan kita diciptakan. Dan tahu kenapa? Apa sebab Allah perintah Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah? Sebab tak boleh beribadat dengan betul, tak boleh berdakwah. Jadi fungsi kamu dicipta dah tak ada kat Mekah. Hijrah tempat lain. Bukan soal nak pergi cari rezeki, bukan. Rezeki Allah dah tetapkan. Dalam gua pun ada rezeki walaupun 309 tahun. Hajar duduk tengah padang pasir tanpa suami pun ada rezeki, bukan soal rezeki. Tapi soal bagaimana nak beribadat kepada Allah. Okey. Jadi Allah kata bertakwalah pada Rabb pencipta. Kenapa Allah sebut bertakwa kepada Rabb? Bukan bertakwa kepada Allah.
Ittaqullah. Tak payah sambung, ni bukan khutbah Jumaat. Ittaqu rabbakum. Yang mana satu betul? Ittaqullah ataupun ittaqu rabbakum? Dua-dua betul. Tapi dalam ayat ini Allah guna yang mana? Mesti ada sebab. Apa sebabnya? Yang mana? Kenapa? Sebenarnya Allah guna Rabbakum, Allah nak bagi tahu. Kalau orang tanya, kenapa kena takut pada Allah? Kenapa? Jawapan, ada jawapan di sini. Kalau ittaqullah tak ada jawapan. Faham tak? Kalau ittaqullah, orang tanya, kenapa kena takut pada Allah? Allah makna apa? Tuhan yang disembah. Kenapa kena takut pada dia? Tak ada sebab, tak ada jawapan. Tapi kalau Rabbakum, kenapa kena takut pada Allah? Ada jawapan. Sebab apa? Sebab dia cipta kamu, dia mengurus kamu, dia pemilik kamu, dia bagi makan pada kamu. Hanya dia yang patut ditakutkan. Boleh faham? Tapi kebanyakan manusia takut pada yang tak patut ditakuti. Apa dia? Takut pada manusia. Takut pada jin. Yalah. Tak macam-macam kita takut, betul tak? Takut tak dapat kerja, takut tak boleh nak kahwin, takut tak dapat anak, macam-macam takut. Takut rezeki tak bertambah. Takut lepas tua tak ada siapa jaga, betul? Okey? Jadi dia yang berhak ditakuti hanyalah pencipta. Okey. Okey, kemudian lepas itulah contohlah bila kita duduk bekerja kan, bila masuk waktu solat, kita dalam office dengar azan, kita tinggal kerja pergi solat ke ataupun fikir dulu bos ada ke tak? Kita fikir mana dulu? Pasal apa takut pada bos? Kenapa takut? Yang bagi rezeki pada kita? Yang bagi rezeki pada bos? Yang bagi bos hebat sampai dia boleh ambil kita siapa? Allah. Kenapa tak ada dalam kepala? Allah cipta aku nak pergi solat aja. Bos nak marah, aku nak bagi tahu dia. Siapa cipta kamu? Kena buang. Tengok, kita takut yang kedua. Takut kena buang. Takut kena buang, Allah tetap ada tak? Tapi kita tak pernah takut Allah buang kita sebagai hamba-Nya. Mana lebih bahaya? Dibuang kerja oleh bos ataupun dibuang sifat hamba oleh Allah? Mana lebih bahaya? Benda tu tak masuk dalam kepala. Sebab tu kadang-kadang kerja haram, ada unsur syubhah, kita fikir 100 kali nak berhenti. Nak makan kerja apa? Susah nak dapat kerja. Ya Allah, masa tu Rabb macam dah. Seolah Rabb ketika itulah syarikat kita, bos kita. Okey. Kemudian Allah beritahu, kenapa kena takut pada dia? Ini sebab. Inna, sesungguhnya, zalzalah. Zalzalah apa dah? Goncangan. Sa'ah, hari. Zalzalah ni goncangan. Ada nama surah kan? Surah apa? Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi bergoncang. Tengok Allah nak supaya kita takut. Allah tak kata bila rumah bergoncang, bila bangunan bergoncang. Sebab kalau rumah bergoncang biasa tak? Biasa ada setengah tempat biasa. Kalau bangunan bergoncang kan biasa. Tapi bila Allah kata bumi bergoncang biasa tak? Luar biasa. Tapi kadang-kadang orang baca surah Zalzalah macam masa tu boleh tertidur. Iza zulzilatil.
Tak ada apa yang digoncangkan. Ha? Okey, sesungguhnya goncangan hari kiamat syai'un, sesuatu. Azimun, sesuatu yang besar. Dalam kepala kita, bila Allah kata, wahai manusia, takutlah kepada Allah, kemudian Allah beritahu, sesungguhnya hari kiamat, goncangan hari kiamat itu sangat besar. Jadi, dalam ayat pertama ni, apa kaitan? Allah suruh takut, tiba-tiba cerita pasal kiamat. Apa kaitan? Ha? Apa kaitan? Kenapa kamu kena takut pada Allah? Tiba-tiba sebab hari kiamat. Kenapa? Sebab takwa kamu, hasil takwa kamu akan nampak kat sini. Dan hasil kamu tidak takwa pun akan nampak kat sini. Boleh faham? Dan maksud lain juga ialah kerana kebesaran dan kehebatan hari kiamat akan menjadikan kamu orang bertakwa. Kalau cerita kiamat tak ada dalam kepala kamu, kamu akan jadi orang apa? Bebas, merdeka. Betul kan? Semua yang buat dosa ni sebab tak ada suasana kiamat dalam kepala dia. Hidup nak sihat, nak senang, nak bergembira. Kiamat tak ada. Itulah punca buat dosa. Kenapa tak solat? Masih muda lagi. Ha. Lepas pencen, kita solatlah. Tak ada samsul. Dan kita tahu kiamat ni ada dua kan? Kiamat ada dua. Satu, kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kecil apa dia? Mati. Kiamat kecil ialah mati. Kita duk risau orang Palestin kena serang, kena bunuh kan? Tapi jarang kita risau macam mana aku mati nanti. Betul kan? Sebab tu kita asyik kunut nazilah untuk orang Palestin ke? Ada tak untuk kita? Macam kita ni mati okey je kan? Jadi kita mati tu kiamat kecil. Okey? Jadi kalau kamu takut pada Allah, hasilnya bila nampak di sini. Kalau kamu tak takut pada Allah, hasilnya di sini. Jadi takut pada hari kiamat sebagai pendorong untuk kamu bertakwa kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang beriman Allah sebut di awal surah Baqarah. Apa dia? Awal surah Baqarah. Apa tak ayat pertama surah Baqarah? Tak apa alif lam mim. Lepas tu zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Quran petunjuk untuk orang bertakwa. Lepas tu apa ciri-ciri orang bertakwa? Allazina yu'minuna, beriman dengan benda gaib. Apa dia? Ciri pertama orang bertakwa beriman dengan apa dia benda gaib? Benda gaib yang paling besar apa dia? Allah lah. Allah nampak tak? Benda gaib lah. Lepas tu pasal hari kiamat, pasal azab kubur, pasal dosa pahala, surga, neraka, semua benda gaib. Ciri-ciri pertama. Lepas tu Allah tutup lagi di awal surah Baqarah. Allah tutup dengan apa? Cuba baca lagi. Allazina yu'minuna bil ghaib. Lepas tu yang kedua mendirikan solat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum. Satu solat hubungan dengan Allah. Yang kedua hubungan dengan infak. Zakat ke sedekah. Lepas tu wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang beriman bertakwa beriman dengan apa yang diturun pada engkau, iaitu Al-Quran. Dan di hujung Allah tutup lagi. Wabil akhirati hum yuqinun. Allah tutup pula. Tadi dah beriman dengan gaib, dah masuk hari kiamat.
Tapi nak begitu pentingnya hari kiamat ni, Allah sebut sekali lagi. Dengan hari akhirat mereka sangat yakin. Jadi seolah mereka ni, bukan seolah mereka hanya hidup untuk hari akhirat aja. Dunia ni mereka tak apa yakin. Kan? Sebab itulah bila Allah didik, Nabi didik sahabat di Mekah 13 tahun, cerita pasal Tauhid. Yang kedua, cerita pasal kiamat. Sampai tahap apa? Mereka betul-betul yakin. Apa bukti? Sahabat ni begitu yakin pada hari akhirat dibanding dengan kehidupan dunia. Apa bukti? Mula-mula bila beriman, mereka tahu tak risiko. Hilang apa? Harta benda je. Ya di Mekah. Hilang harta benda, hilang keluarga, hilang nyawa. Mereka tahu. Tapi mereka sanggup beriman. Sebab apa? Untuk akhirat. Kemudian Allah perintah mereka hijrah. Tinggal pula tanah air. Tinggal segala-gala. Dan tak tahu masa depan di dunia. Tapi masa depan akhirat tahu tak? Mereka yakin. Sebab tu senang je berhijrah. Walaupun tak tahu nak duk apa, nak kerja apa, tinggal semua harta. Dalam kepala mereka, nak pergi ke akhirat. Jelas, clear. Kan? Kita sebab akhirat tak jelas, jadi cinta pada dunia terlalu tebal. Betul? Kadang-kadang bukan nak berjihad. Bukan nak berhijrah. Nak solat awal waktu pun peperangan. Kadang-kadang nak solat sunat 12 rakaat pun 5 tahun. Tak cukup lagi 12. Kadang-kadang nak paksa diri baca Quran setiap hari 1 jam, 2 jam pun tak boleh. Sebab apa? Ni. Tak yakin. Okey. Cuba kita tengok surah ni. Surah Al-Insan. Ayat 6 ke? Yufuna bin nazri. Betul ke ayat 6? 7. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Kemudian wa yut'imu. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, kan? Miskinan wa asira. Kemudian innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Lepas tu satu lagi ayat. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Okey, tengok. Allah sebut ciri-ciri al-abrar yang sebelum ayat ni Allah begitu mereka betul-betul dapat syurga. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Al-abrar ni masuk syurga minum arak yang bercampur dengan apa amalan mereka kat dunia. Pertama Allah kata yufuna bin nazri. Mereka apa dia? Yufu menyempurnakan, menunaikan bin nazri, nazar. Apa dia nazar? Nazar kalau dah dimelayukan. Kalau orang Melayu dia faham apa nazar? Niat nazar. Niat tu jadi nazar. Tak. Tak, nazar ni ialah kita berazam untuk buat benda sunat sekiranya berlaku sesuatu.
Contoh kita sakit. Jadi kalau Allah sembuh, kita bernazar nak puasa 3 hari. Puasa 3 hari asalnya sunat. Bila bernazar jadi wajib. Orang kata apa? Cari penyakit. Kan? Yang sunat dia jadikan wajib. Yang wajib pun tak buat lagi. Masa sihat tak nak puasa 3 hari. Masa sakit baru nak buat. Jadi maksud nazar di sini apa dah? Al-Abrar, dia buat benda sunat macam buat benda wajib. Allah tak sebut. Dia solat 5 waktu, dia puasa. Allah tak sebut yang tu. Allah nak sebut apa? Yang melayakkan dia masuk syurga bukan buat yang wajib, tapi dia buat yang sunat macam yang wajib. Solat sunat seolah dia wajib. Kalau tak buat, dia rasa berdosa je. Kalau solat di masjid kan, dia rasa wajib. Kalau tak solat di masjid, dia rasa berdosa je. Bantu orang miskin. Asalnya sunat, tapi dia wajibkan pada diri dia. Jadi kalau sunat dia anggap wajib, yang wajib, syaitan. Satu. Kemudian Allah beritahu, apa kehebatan pendorong Al-Abrar. Sampai dia buat sunat macam wajib. Contoh bangun malam bagi dia wajib. Kalau tak bangun malam, ya Allah berdosanya aku. Kufur nikmatnya aku. Nikmat Allah bagi sihat. Boleh tidur nyenyak. Tak boleh nak bangun sikit nak sembah Allah. Teruknya aku. Apa pendorong Al-Abrar untuk buat yang sunat macam wajib? Apa pendorong dia? Mereka takut hari kana syarruhu mustatira. Cerita akhirat tu menakutkannya sampai tak cukup yang fardu ni, tak lepas lagi. Mesti kena buat yang sunat. Sebab apa? Hari kiamat sangat-sangat dahsyat. Ini pendorong dia ni. Hari kiamat yang syarruhu. Apa makna syarruhu? Kejahatan hari kiamat apa dah? Apa-apa sajalah. Termasuklah api itu akan merebak rata. Kecuali orang yang Allah rahmati. Jadi dia takut azab hari kiamat menyebabkan apa? Dia bukan buat yang wajib saja, tapi yang sunat pun dianggap mesti kena buat. Boleh faham? Jadi pendorongnya apa? Hari kiamat. Lepas dia yakin hari kiamat tu, maka dia buat apa? Wa yut'imuna at'am. Mereka bagi makan. Makanan yang mana? Ala hubbi, yang paling. Kenapa dia bagi yang paling dia suka? Sebab hari kiamat sangat dahsyat. Kena pahala yang hebat. Bila nak pahala yang hebat, kena bagi yang paling dia suka. Kalau setakat nak hidup kat dunia, bagi yang simple-simple, yang murah-murah tak apa. Sebab suasana dunia tak sehebat, tak sedahsyat hari kiamat. Boleh faham? Jadi lagi dia bagi yang terbaik, lagi insya-Allah dia lagi selamat di akhirat. Lepas tu dia bagi pula pada siapa? Bukan sebarangan orang miskin. Kenapa? Kenapa bagi orang miskin? Satu, orang yang betul-betul perlu orang miskin. Yang kedua, bila bagi orang miskin, ada tak kepentingan diri? Tak ada. Kenapa? Kalau bagi pada orang miskin, tak ada pulangan. Tapi kalau jumpa orang kaya makan, ada pulangan. Ada. Kita pun jemput dia sebab dia jemput kita kan? Kalau dia tak jemput kita, mungkin kita tak. Jadi bagi pada orang miskin, satu, sebab dia perlukan, lagi besar pahala. Yang kedua, lagi ikhlas sebab tidak ada pulangan. Dan bagi pula kepada orang, anak yatim. Sebab apa? Anak yatim ni kadang-kadang dia tak miskin. Tapi kadang-kadang hajat dia lebih penting daripada hajat orang miskin. Hajat apa? Kasih sayang. Dia tak ada bapa kan? Dia perlukan kasih sayang. Kemudian tawanan perang. Kemudian dia beritahu, kami bagi semua ni untuk apa? Untuk wali wajhillah. Untuk dapat redha Allah. Kenapa? Sebab yakin pada hari akhirat. Kalau kami bagi dan ada unsur riak, ke akhirat tak dapat apa-apa. Jadi kami pastikan kami bagi betul-betul 100% kerana Allah. Tak ada sikit pun riak.
supaya di akhirat besok ni, hari inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, kami dapat pahala yang besar, yang penuh. Kemudian dia beritahu, kami bagi ni, apa bukti kami bagi betul-betul kerana Allah? Apa bukti? La nuridu minkum jazaan syukura wala syukura. Kami tak nak langsung balasan, apa saja bentuk balasan, walaupun ucapan terima kasih. Jadi kalau tak ucap terima kasih, tak bagi balik bantuan pada kami pun, kami tak kisah. Sebab kami dah bagi kerana Allah dan Allah pun tahu. Kemudian sebut sekali lagi, pendorongnya apa? Sebab apa ni kami bagi betul-betul kerana Allah? Inna nakhafu, sebab kami sangat-sangat takut min rabbina, daripada Tuhan kami, yauman, hari yang abusan. Hari yang abus, apa dia abus? Daripada abasah. Hari yang manusia, kebanyakan manusia berkeruk muka. Di mana? Daripada mahsyar. Cari mana-mana tempat kat dunia, yang satu tempat, satu kampung, hampir semua orang bermasam muka. Ada tak kat dunia? Tak ada. Kita tengok berita orang Palestin, kita berkeruk muka, kan? Tapi kita tengok orang Palestin senyum. Kan? Budak-budak ada. Tadi saya tengok video budak duduk atas katil. Orang tanya, kamu sedih tak mak bapak mati? Saya tak sedih. Mereka tak mati pun. Mereka hanya pindah tempat. Kita berkeruk muka, dia senyum, happy. Alhamdulillah, anak aku mati syahid. Tapi Allah nak beritahu, ada satu tempat, hampir semua orang berkeruk muka. Di mana? Bukan di Gaza. Di padang mahsyar. Inilah pendorong untuk al-abrar, bagi apa saja yang dia sayang, untuk supaya di akhirat besok dia dapat pulangan yang terbaik. Okey. Jadi cerita akhirat ni boleh kata tak ada. Betul? Di mana kita nak jumpa orang cakap pasal akhirat? Di mana nak jumpa? Suasana kiamat, pasal azab kubur, pasal suasana pada mahsyar. Di mana? Qurannya. Kadang-kadang pergi masjid pun dia cerita pasal apa? Cerita pasal apa? Cerita pasal politik, duk maki orang, kan? Lepas tu habis-habis tinggi cerita pasal fiqah. Bab solat, bab haid, bab taharah. Betul kan? Lepas tu macam-macam lah. Tapi cerita akhirat jangan. Kalau pergi sekolah, ada subjek Yaumul Akhirah. Ada? Ada. Pusat tuition ada subjek hari akhirat. Tak ada. Di mana kita akan dengar ni cerita akhirat? Jadi kalau tak ada buat Al-Quran, itulah punca manusia lagi jauh daripada agama dan lagi mudah buat dosa. Sebab tak ada benteng, tak ada penghalang. Nabi tekan pasal hari kiamat pada sahabat berapa hari? Berapa hari? Berapa hari Nabi cerita pasal hari kiamat pada sahabat? Berapa lama? 2-3 tahun. Cerita hari kiamat. Jadi sahabat ni, bila sebut kiamat, bila sebut hari akhirat, mereka sanggup mati hari itu juga. Sebab pergi ke tempat yang jauh lebih baik dan kekal. Kita bila sebut mati, ya Allah, menggelupur tak nak mati, kan? Sebab cerita dunia, okey, sekarang Allah sebut detail. Tadi Allah kata, sa'ah, goncangan hari kiamat, satu yang besar. Macam mana? Umum. Kalau kita tak ada buat Al-Quran, kita akan bertanya, macam mana tu goncangan yang besar? Allah pun cerita ayat seterusnya. Yaum, hari iaitu hari tarawunaha. Kamu melihatnya. Melihat apa ni? Ni, zalzalatas sa'ah. Melihatnya, tazhalu. Tazhalu apa dia? Lalai ataupun lupa, kulli setiap. Murdi'atin.
Ibu yang dia kalau saya baca ada tafsir, dia hurai beza kullu murdi'in. Yang ni ada tak tak? Apa beza? Tengok bahasa Arab. Sebab tu kalau kita faham bahasa Arab lagi, kita akan menghayati Al-Quran. Allah tak sebut kullu murdi'in. Tapi Allah sebut murdi'atin, ada ta. Apa beza? Anak dia sendiri? Tak, murdi'in ni apa makna dia? Yang menyusu. Murdi'an menyusu juga. Tapi apa beza? Menyusu anak orang lain. Mana dia sebut orang lain? Ha? Apa dia? Bukan. Yang mana? Yang ni perempuan, yang ni lelaki. Mana ada lelaki menyusu? Ha? Tak, bukan. Sebab itulah wanita yang haid kan? Haidun. Dia kalau salihun, lelaki. Kalau perempuan, tak tamata salihatun. Kalau mukminun, lelaki. Perempuan, mukminatun, tun. Ha? Muslimun, perempuan. Tapi kalau wanita haid, tak ada ta. Dia tak kata haidatun. Kenapa? Ha? Sebab ta tu, mukminun. Kalau perempuan, Jadi ta ni nak bezakan dengan lelaki. Ta tu tanda perempuan. Tapi kalau haidun, kenapa tak ada ta? Sebab yang data haid ni perempuan je. Tengok bahasa Arab, dia tak membazir. Bila tak perlu tambah ta, dia tak tambah. Walaupun ta tu menunjukkan perempuan. Kenapa? Sebab lelaki tak ada yang data haid. Faham tak? Dia Islam menghalang kita daripada membazir. Bahasa Arab pun tidak ada pembaziran. Berbeza dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris banyak pembaziran. Nak saya tunjuk contoh? Nak? Okey. Cuba baca. Cuba baca. Iyalah, tahulah pisau. Cuba baca. Kenapa K tak bunyi? Kalau bahasa Arab, dia buang terus. Membazir. Dia buang terus. Ni. Kalau ada ta ni, tak ada mana. Kenapa taruh ta? Ta untuk membezakan lelaki perempuan. Lelaki memang tak ada haid. Tak payah masuk. Yang ni pun sama. Yang menyusu. Tak perlu ta. Jadi ta di sini bukan menunjukkan perempuan. Bukan. Murdi'atin menunjukkan ibu yang sedang menyusu. Murdi'in, ibu yang menyusu. Bukan mesti dia menyusu masa tu. Tengok bahasa Al-Quran. Sedang. Ibu yang sedang. Sebab Allah nak beritahu suasana kiamat sangat-sangat menakutkan sampai tak apa. Beza tak? Ibu yang menyusu tapi dia tak menyusukan anak. Masa tu, dia pun lepaskan anaknya. Dengan dia sedang menyusu, anak sedang menyusu, tiba-tiba dengan kiamat terus dia lepas. Beza tak suasana? Yang mana menunjukkan suasana paling menakutkan? Sedang menyusu. Sebab ketika sedang menyusu, dia paling-paling mahal anak itulah. Dia tak akan tolak anaknya. Tapi suasana kiamat yang menakutkan, tolak lepas. Boleh faham? Itu beza bahasa. Yang membezakan pada? Tak aja. Tak. Jadi, pada hari itu kamu melihat apa dia? Setiap ibu yang sedang menyusu tazhalu lalai amma. Jadi
apa yang arda'at, yang dia susukan. Kan? Dia sakit macam mana pun, kata ke apakah, dia tak lepaskan bayi itu. Sebab cinta dan sayang lebih-lebih lagi ketika sudah menyusu. Tapi ada satu suasana, dia tolak dia, dia lepas dia. Okey, kemudian watada'u. Tada'u apa dia? Gugur. Dan gugur kullu. Setiap zati hamlin. Zat apa mana? Yang mempunyai. Zat mempunyai. Hamlin, kandungan. Hamlaha, kandungannya. Okey, suasana Allah bagi gambaran suasana menakutkan hari kiamat. Satu, yang tengah menyusu pun lepas. Seolah bukan anak dia. Masa tu dia fikir dalam kepala apa dia? Nak selamatkan diri je. Yang kedua, setiap yang mempunyai kandungan. Allah tak kata macam ni. Kullu, setiap orang yang mengandung. Hamilin. Hamil ni wanita yang mengandung. Kenapa tak ada ta? Kenapa tak hamilatun? Tun. Tak nak. Sebab lelaki tak ada yang mengandung. Okey. Tapi Allah tak guna perkataan kullu hamilin. Allah guna apa? Setiap yang mempunyai kandungan. Apa beza? Apa dia? Allah nak gambarkan suasana kiamat dahsyat tu sampai Allah tak guna yang ni. Allah guna zati hamlin. Okey, beza dia dalam balaghah, dalam bahasa Arab dia sebut kulli hamlin, orang yang mengandung termasuk yang baru mula mengandung. Bulan pertama, minggu pertama, masuk semua. Tapi kalau zati hamlin, orang yang dah lengkap mengandung 9 bulan. Nak tunggu nak berlahir je. Pun gugur juga. Boleh faham? Beza tu. Dan kalau kita tak tahu bahasa, kita kata, macam terus je. Tak ada perasaan. Mana, ibu lebih sayang? Gugur kandungan masa awal-awal ataupun dah betul-betul nak melahir? Mana yang lebih sayang? Semua dah siap. Baju, nama, ada 5 nama semua kan? Dengan katil semua siap. Habis. Dia lupa habis. Okey, yang ketiga. Watarah. Dan engkau melihat. An-nas. Manusia. Sukara. Sukara. Dia kalau seorang sukran. Sakranu. Kalau seorang yang mabuk, sakranu. Kalau ramai, sukara. Kenapa Allah tak guna sakran? Sebab an-nas, ramai. Kalau wataran nasa sukranan, salah. Kamu lihat manusia ramai, tapi yang mabuk seorang. Tak betul. Kamu lihat manusia ramai, semuanya dalam keadaan mabuk. Sebab apa mereka mabuk? Bila berlaku kiamat, Allah kata kamu lihat orang pada ketika itu mabuk. Soalnya kenapa mabuk? Bukan sebab minum arak. Apa dalil? Wa ma hum bisukara. Dan sebenarnya mereka tidak mabuk. Maksudnya mereka bukan mabuk sebab minum arak. Bukan. Tapi mabuk sebab walakin
akan tetapi azab Allah syadidun, sangat dahsyat. Jadi suasana kiamat sangat dahsyat tu, orang macam mabuk. Tapi sebenarnya dia bukan minum arak pun. Siapa bisa tengok orang mabuk sebab minum arak? Bukan pengalaman sendiri, pengalaman tengok orang. Tak pernah? Oh, pernah? Itu dalam ramai-ramai kita tengok seorang. Tapi bila hari kiamat tengok berapa orang? Semua. Ya. Tengok suasana. Allah nak gambarkan. Jadi Allah bagi 3 contoh supaya apa? Kita? Supaya apa ni? Supaya kita takut pada suasana ni dengan bersedia. Jangan buang masa. Walaupun 1 saat. Jangan buang masa. Buat persiapan. Itu baru suasana kiamat. Yang selepas kiamat lagi dahsyat. Dibakar dalam api. Sayangnya Allah pada kita, rahmat Allah pada kita, sampai Allah bagi tahu benda yang belum berlaku. Supaya kita faham. Tapi berapa ramai yang tadabbur. Betul tak? Sampai ayat ni, tengok, ya Allah ada separuh lagi nak khatam. Tak ada rasa langsung. Jadi akhirnya tujuan Quran diturunkan untuk menakutkan manusia dengan suasana kiamat tak sampai. Lepas baca, kejar dunia lagi. Baik? Lepas khatam, merdeka sebelah bulan. Kejar dunia lagi. Okey. Okey. Soalan tu, masa kiamat orang Islam tak ada. Okey, soalan. Untuk menjawab soalan, saya bagi soalan. Ni, hari kiamat yang Allah cerita ni, sangat dahsyat. Sebenarnya bila berlaku ni? Bila berlaku ni? Ada 2 pendapat. Satu, sebelum kiamat lah, masa kiamat tu. Yang kedua, berlaku setelah manusia dibangkit daripada kubur. Ada 2 pendapat. Dan pendapat paling kuat ialah suasana ni ialah berlaku setelah manusia bangkit daripada kubur. Jadi semua akan nampak. Kalau berlaku sebelum manusia mati semua, mungkin orang beriman tak rasa kan? Tapi semua akan rasa bila? Sebab dia berlaku setelah manusia berlaku tiupan sangkakala yang kedua, manusia keluar, ini suasananya. Semua manusia rasa kiamat. Semua. Boleh faham? Ingat bila Allah tiup sangkakala, semua yang dalam kubur keluar. Dalam keadaan suasana dia macam inilah. Mabuk, jalan huyuh hayang. Jadi kalau benda tu masuk dalam kepala kita, kita tak akan buat dosa lagi, kita tak akan kejar dunia, kita akan hanya kejar akhirat. Bukan makna kejar akhirat tolak dunia, tak. Kita cari dunia untuk kejar akhirat lagi. Boleh faham? Tapi kalau benda ni tak ada, dunia lah. Pagi dunia, petang dunia, malam dunia. Minggu depan dunia, tahun depan dunia. Bila habis? Tengok-tengok malaikat maut ke depan. Baru apa? Ya Allah, boleh tak bagi pula semula ke dunia untuk apa? Tak ada bisnes. Ada orang beriman pun mabuk juga. Orang yang bangun dari kubur tu, kubur mabuk juga. Bukan mabuk, macam mabuk lah. Macam mabuk. Okey. Cuba buka surah Az-Zumar, ayat 46. Okey. Panjang ke ayat tu?
46. Cuba baca. Ha? Oh, bukan. 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 Cuba tengok 43. Ke Amit tahazu min dunillah syaitan. Oh. Berapa? Cuba baca. Oh, bukan. Cuba cari sendiri dalam surah Az-Zumar. Ah, 47. 47. Walau anna lillahi. Okey. Tengoklah begitu. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu laftadaw min su'il azab. Yaumal qiyamah. Wa bada lahum minallahi apa? Ma lam yakun. Ma lam yakun yahtasibun. Oh, yakunu. Yakunu yahtasibun. Yahtasibun. Nah. Cuba kita buat ayat ni. Allah kata walau dan jikalau anna. Tak, anna sesungguhnya. Jikalau, Allah kata lau, jikalau. Bila sebut lau ni makna apa? Benda tu tak akan berlaku. Andaian, jikalau. Anna sesungguhnya lillazina. Bagi orang-orang yang zalamu. Zalim. Zalim ni zalim yang paling besar pada kufur syirik kepada Allah. Kalau bagi orang yang kufur, orang yang zalim, bagi mereka pada ma fil ardi jami'a. Semua yang di bumi ini, emas, perak, kapal terbang, semua milik dia. Wa mislahu dan seumpamanya juga bersama ataupun sekali ganda lagi. Semua miliknya. Dan dia sedang diazab dalam neraka. Apa dia akan buat dengan semua harta tu? Laftadau. Mereka akan gunakan semua harta kalau milik dia lah. Untuk apa? Min su'il azab. Untuk tebus keluar daripada azab yang sangat dahsyat. Bila azab tu? Yaumal qiyamah. Dan wa badalahum. Bada pada telah zahir, telah nyatalah bagi mereka daripada Allah ma lam yakunu yahtasibun. Apa yang dulu mereka tak fikir, tak jangka, tapi bila hari kiamat nyata, jelas, clear. Okey, apa mesej Allah nak sampaikan? Dan apa kaitan dengan tajuk kita hari ini? Semua tak takut pada hari kiamat. Contohlah kan. Akhirnya dia kerja dunia. Kan? Banyak mana dia dapat dunia?
Siapa paling kaya kat sini? Berapa banyak dia dapat? Ni Allah kata buat andaian. Dia bukan berapa banyak. Semua harta dunia milik dia. Tiba-tiba kena azab. Dia nak buat apa? Makna apa tu? Semua harta dunia yang dia cari sampai tak sempat kerja akhirat, semua tak ada satu guna, satu sen pun. Tak boleh melepaskannya daripada azab Allah. Walaupun dia memiliki semua. Tapi itu andaian. Dia habis ke umur 70. Berapa banyak dia miliki dunia? Berapa banyak? Kalau semua pun tak dapat tebus, kalau 3 banglo, 10 emas, tengok Allah. Kamu habis masa nak kerja dunia, yang sikit pun tak boleh selamat daripada azab Allah. Boleh faham? Okey. Okey, sukara saya nak sebut ada satu ayat. Allah sebut pasal sukara. Satu, suasana hari kiamat, orang mabuk tapi bukan sebab minum arak. Sebab tengok azab Allah lagi dahsyat macam mereka tu macam orang minum arak. Satu lagi Allah sebut dalam surah An-Nisa. Ayat 43. Surah An-Nisa ayat 43. Ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara juga hatta ta'lamu ma taqulu. Okey, setakat tu. Ayat ni panjang kan? Ya. Okey, cuba terjemah. Wahai orang beriman. Tadi Allah kata, ya ayuhan nas. Semua orang. Tapi sekarang, khusus orang beriman. Apa dah? La taqrabus salah. Jangan kamu. Biasa kita dengar ayat, wa aqimus salah. Solatlah kamu. Yang ni, jangan solat. Bukan setakat jangan solat. Jangan dekat solat. Dekat pun tak boleh. Bila Allah tak bagi zina, Allah kata apa? Jangan dekat zina. Sebab dekat tu membawa kepada. Yang ni Allah kata jangan dekat solat. Sebab apa? Dekat solat membawa kepada solat. Jadi, solat tu boleh ke tak boleh? Allah larang sebab apa? Wa antum sukara. Dalam keadaan mabuk. Ini mabuk sebab minum arak ke? Mabuk sebab hari kiamat? Dia minum arak. Jadi boleh tak minum arak lepas tu solat? Oh, masa ni arak belum diharamkan lagi. Ada sahabat minum arak, lepas tu pergi solat. Bila mereka solat dalam keadaan mabuk, turun ayat ni larang. Jangan solat. Sedangkan ayat lain, dirikan solat. Yang ni, jangan solat. Sebab apa? Sebabnya di hujung. Hatta ta'lamu. Sehingga kamu tahu apa yang kamu baca. Yang Allah tak bagi solat sebab apa? Sebab solat tak faham. Bila tak faham, tak sampai tujuan. Tak payah solat lah. Oh, lega. Ustaz tak payah solat. Sebab itulah ulama kata, dulu Allah tak bagi solat sebab mereka mabuk. Dan mereka mabuk sebab minum arak. Sekarang, tapi sebab mereka minum arak dan sampai mabuk, Allah larang. Tujuan sebenarnya, puncanya ialah mereka tak faham. Sekarang, ramai tak orang solat tak faham? Adakah sebab mereka mabuk? Bukan. Adakah sebab mereka minum arak? Bukan. Jadi, boleh solat. Tak, tujuan sama. Sebab yang sama. Yang sana tak faham sebab minum arak. Yang ni tak faham sebab
Sebab apa? Makna apa tu? Sebenarnya Allah nak bagi tahu bila solat kena faham. Kalau solat tak faham, kamu macam cakap sorang-sorang. Siapa pernah cakap sorang-sorang? Kita tahu tak, solat tu sebenarnya kita bercakap dengan Allah. Solat tu ialah daripada silah. Silatu. Pernah dengar perkataan silatu? Tak pernah. Silaturrahim? Oh, pernah pula. Samalah tu. Ha? Apa makna silaturrahim? Silatu hubungan. Hubungan. Jadi solat, salah satu makna daripada silatun, iaitu hubungan hamba dengan Allah. Dan memang Allah bercakap dengan kita masa solat. Tapi Allah bercakap dengan siapa? Yang faham dan yang menghayati. Baru Allah jawab. Yang kamu tak faham, tak perasan apa-apa, agak-agak Allah cakap tak? Tak. Sebab tu Allah kata pada sahabat ni, bila kamu mabuk, kamu tak tahu apa baca, jangan solat. Habis nak buat macam mana? Allah bukan larang solat sebenarnya. Allah larang jangan solat dalam keadaan tak faham. Bukan jangan solat. Jangan solat dalam keadaan tak faham. Jadi kena buat apa? Pastikan kamu solat faham. Caranya apa? Kalau nak minum agak, minum lepas solat. Boleh faham? Yang menyebabkan mereka tak faham sebab mereka mabuk. Sebab apa? Sebab mereka minum agak dulu baru solat. Jangan buat macam tu. Tak sampai tujuan solat. Nampak tak? Ayat ni ada kaitan dengan kita tak? Walaupun kita tak pernah minum arak. Ada. Apa dia? Sahabat yang minum arak tak faham dengan kita yang tak minum arak sama-sama tak faham. Sama-sama tak faham. Benda-benda macam ni tak diajar daripada kecil, betul tak? Yang kita dah ajar, solat rukun Islam. Tak solat masuk neraka. Tak faham, okey lagi. Jangan solat. Kita lupa ayat. Fawailun lil musallin. Neraka wai bagi orang yang salat. Tak diajar ayat tu. Solat pun masuk neraka juga. Antara sebab apa? Ni. La ta'lamu ma taqulu. Tak faham. Solat je. Khayal. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab kan? Allah jawab apa? Allah jawab apa? Hamba-Ku? Bila Allah akan jawab? Hamba-Ku memujiku. Bila kita baca, kita betul-betul, ya Allah, hebatnya Engkau. Rabbil Alamin. Allah jawab. Tapi kalau kita Alhamdulillah Rabbil Alamin, siapa imam bunyi suara lain? Allah jawab tak? Mana kita bercakap sorang-sorang. Berapa tahun dah? Pernah tak tengok orang cakap telefon setengah jam? Tengok-tengok kabel putus. Pernah tengok? Kalau ada orang macam tu, kita kata apa? Gila. Tapi berapa ramai yang solat, kabel dia putus 30 tahun. Betul tak? Dia solat sorang-sorang, perasaan sorang-sorang. Kabel dia putus dengan Allah. Okey. Habis lah? Ada satu ayat lagi ke? Oh, tak ada. Kita baca sikit hadis. Sebelum tu ada soalan tak pasal tadabbur? Sahabat Nabi silap baca kuliah itu kafirun. Tak, umum. Bila dia mabuk, dia tak tahu apa dia baca dan mungkin tersilap baca. Tersilap baca. Sebab itulah dia, kalau imam baca salah, sah tak solat dia? Sah tak? Tak, ulama kata kalau dia baca salah, sampai bertukar makna, kan, boleh batal solat. Tapi kalau setakat selagi tak bertukar makna, tak batal solat. Masalah imam pun tak faham, makmum pun tak faham. Macam mana dia nak tahu? Kan? Dua-dua tak faham makna. Okey, kita baca sikit hadis. Ya sebenarnya
Ini kisah Jibril datang mengajak agama pada sahabat kan. Pertama, Jibril tanya pasal Islam. Dan Nabi jawab rukun Islam. Pertama ialah syahadah kan. Kita dah hurai. Yang pertama. Yang kedua, solat. Solat. Okey. Kita nak hurai bab solat dulu. Saya baca kitab Syarah Riyadhus Shalihin karangan Syekh Shalih Utsaimin. Dia hurai bab solat saja kat 5, 6, 7 muka surat. Bab solat saja. Jadi saya rasa kalau tak baca tak lengkap lah. Saya baca sikit . Okey, saya nak sentuh antara yang disebut oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ialah waktu salat. Waktu salat Allah sebut tak dalam Al-Quran? Salat 5 waktu kan? Kenapa ibadat salat yang pertama disebut selepas syahadah la ilaha illallah? Bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Kenapa salat? Sebab apa? Amalan pertama akan ditanya di akhirat besok ialah solat. Lagi? Solat tiang agama. Kalau dah tak ada tiang, bangunan tu dah roboh lah. Ada orang puasa tapi tak solatkan. Sebenarnya dia bukan Islam. Dan beza lagi antara solat dengan ibadat lain, satu-satunya ibadat yang Nabi terima direct daripada Allah. Zakat, puasa, haji melalui wahyu. Tapi solat satu-satu ibadat yang Allah jemput khas Nabi pergi menghadap dia di langit ketujuh. Khas untuk bagi perintah solat. Ibadat lain tak. Makna apa tu? Itu keistimewaan ibadat solat dibanding dengan ibadat yang lain. Kemudian tempat yang paling istimewa. Semua para Nabi, para Rasul, Allah tak jemput menghadap dia malaikat pun tak boleh pergi. Antara tujuan utama nak bagi arahan solat. Cara bagi perintah solat tu direct. Yang kedua, tempat yang paling mula. Yang ketiga, malam yang paling istimewa bagi Nabi. Malam apa? Lailatul Mi'raj. Malah dia jemput khas oleh Allah. Sebab menunjukkan solat tu. Kemudian, solat pula. Permulaan Allah perintah berapa waktu? 50 waktu. Cuba fikir, kenapa Allah bagi 50 waktu? Kenapa Allah suruh kita solat 50 waktu? Apa dia? Itulah Allah, walaupun dia Rabbul Alamin, tapi dia Ar-Rahmanir Rahim. Dia sangat sayang pada hambanya, dia sangat suka nak jumpa hambanya. Kalau boleh, aku nak jumpa hamba aku 50 kali sehari. Ya Allah. Kan? Mana ada raja nak jumpa dengan rakyat 50 kali sehari? 50 tahun sekali pun susah. Ini Rabbul Alamin nak jumpa dengan hamba, aku kalau boleh nak jumpa 50 kali. Tapi bila Nabi turun, jumpa Musa kan? Musa AS. Musa kata, Allah suruh apa? Allah suruh solat 50 waktu. Musa kata apa? Aku ada pengalaman dengan Bani Israel. Dia tak boleh buat.
Kalau kamu kesian pada umat kamu, pergi jumpa Tuhan, minta kurang. Minta kurang. Minta kurang 45. Lepas tu Musa kata 45. Tak larat. Minta kurang lagi. Akhir sekali 5 waktu. Musa kata pun tak larat. Nabi dah malu. Tapi tahu tak? Walaupun 5 waktu, pahala sama seperti solat 50 waktu. Ya Allah, ruginya orang tak solat. Dia solat 5 waktu. Pahala sama dengan arahan yang pertama, iaitu 50 waktu. Dia satu ibadat digandakan berapa pahala? 10 kan? Jadi kalau 5 kali solat, cuba bayangkan. Ruginya orang yang tak solat. Dia solat 5 waktu, pahala solat 50 waktu. Dan saya sebut tadi, walaupun 5 waktu, satu pahala 50 waktu. Yang kedua, 5 waktu pun dah menunjukkan apa? Allah sangat suka kita menghadap dia. Dah pagi, menghadap dia kan. Lepas tu kita lalai pula, Allah kata datang, Zuhur. Lepas tu lepas Zuhur lalai, Allah kata datang lagi. Semua untuk apa? Untuk pastikan kita jangan lalai, jangan buat maksiat. Kalau buat maksiat, ingat balik pada Allah, bertaubat, solat. Lepas tu ditambah pula dengan solat malam kan. Jadi akhirnya hidup orang beriman, tak ada masa. Tak ada masa nak buat dosa, tak ada masa nak cintakan dunia. Dan sebab itu dalam surah Fatihah. Fatihah rukun. Salah satu sebab Allah wajibkan kita baca dalam solat surah Fatihah. Kalau tak baca tak sah. Salah satu sebab apa dia? Doa apa? Tak. Tadi kita bincang panjang lebar kan. Apa pendaru utama untuk manusia bertakwa pada Allah? Cinta hari akhirat. Ada tak? Apa dia? Allah nak kita ingat hari kiamat. Hari itu hanya satu je yang berkuasa, iaitu Malik. Allah nak kita ingat 17 kali sehari. Jangan lalai dengan dunia. Sebab apa? Satu hari kamu akan jumpa Yaumiddin. Dan masa tu aku seorang je yang berkuasa. Kalau ayat tu 17 kali. Kalau salat fardu sajalah. Kalau tambah salat sunat, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin masuk. Kita jadi slow dunia. Kenapa? Akhirat tak cukup lagi ni. Azab Allah tak lepas. Betul. Tapi Malik Yaumiddin kadang-kadang tak hayati. Kan? Jadi jangan tinggal solat. Jangan lewatkan solat. Dan bagi lelaki, solatlah di masjid. Saya pun tak faham. Kenapa? Kita kalau bekerja, sanggup pergi ofis walaupun jauh. Walaupun jauh. Walaupun kena ada kos minyak. Tapi bila masjid nak sembah Allah, tak apalah solat kat rumah. Padahal masjid bukan jauh. Betul? Itu menunjukkan apa tu sebenarnya? Petanda apa tu? Cinta kita pada Allah nipis. Cinta kita pada dunia, ya sebab nak rehat, nak seronok, nak cepat. Itu cinta dunia. Cinta pada Allah nipis je. Tak apalah. Betul? Sebab itulah sahabat-sahabat ni, kalau bab pergi masjid, jauh pun dia sanggup. Bahkan, diceritakan ada sahabat berjalan slow je. Bila dia tanya, kenapa kamu jalan slow? Sebab aku nak pahala banyak. Satu langkah, hapus dosa. Satu langkah, naik darjah. Kalau jalan cepat, langkah tak banyak. Matematik A+. Dari segi apa? Pahala. Kita kalau duit, matematik A+. Kalau pahala, fail. Kira pahala kita tak berapa itu. Tak apa cekak. 27 dengan 1 banyak. Suami kita tak tahu. Kita nak kena bawa dia orang. Yelah, sepatut tanggungjawab suami lah. Bila suami tak jadi suami, isteri kena ambil alih jadi suami lah. Mak kena latih lah, bukan selalu bawa. Sebab isteri sebaiknya solat di rumah. Tapi anak, kalau suami tak bawa, dan kita pula tak bawa, akhirnya, sampai ketua lah, dia tak akan suka pergi ke masjid. Jadi, kita kena bagi faham pada anak,
Sebenarnya solat ni, lelaki kena solat di rumah. Habis ayah tak solat, tak apalah. Anak nak jadi lebih baik pada ayah kan? Pergi je. Mungkin kita bawa anak tu mendorong suami kita untuk pergi. Janji solat. Mesti tak tahu nak cakap apa. Oh, janji solat. Oh, bagi tahu dia, boleh tak awak dalam satu hari tu makan sekali je, janji makan je. Makan bolak makan nasi je, janji makan nasi je. Boleh tak? Kenapa bab makan ada waktu tertentu? Waktu tengah hari dia tak lewatkan. Sarapan dia tak makan pukul 11. Jawapan yang sama. Awak makan sekali je, janji makan. Kalau makan pun ada waktu tertentu, kan? Boleh buat penyakit, nak jaga kesihatan. Solat nak jaga apa? Nak jaga iman, nak bawa sampai ke akhirat. Makan nak bawa sampai bila? Petang buanglah. Ataupun kalau paling lama, besok buanglah. Jadi kita ni sebenarnya proses makanan untuk buang balik. Tapi waktu dia on time. Obat lagi on time. Kan? 3 biji jangan kurang. Tapi solat kurang. Okey. Dia macam mana? Oh. Jadi soalannya, boleh ke? Okey. Bukan, okey, KO lah. KO lah. 3 kali okey lah. Dia, bila kita tak pergi rumah Allah, sebenarnya ada maksud tu. Kita tak suka rumah Allah. Bila tak suka rumah Allah, sebenarnya tak suka pada Allah lah. Kita rumah kawan tu kita tak pernah pergi. Kita tak suka kat dia. Yang kita selalu pergi rumah siapa? Yang kita suka. Jadi kalau sekali seminggu, mana kita tak suka pada Allah. Itu nama dia rumah Allah, bukan rumah AJK. Jadi pelik lah. Sekali sehari. Saya nak tanya, kenapa dia pergi sekali sehari je? Kenapa? Dia sebenar. Okey, kita tanya soalan. Dia pergi sekali sehari, dia pergi sekali sehari tu, dia sebenarnya nak apa? Nak apa daripada sekali sehari tu? Dia nak apa sebenar? Kerana nafsu ke ataupun nak cinta Allah? Nak redha Allah? Kalau nak cinta Allah, nak redha Allah, Allah yang suka yang mana? Kita pergi 5 kali di rumah dia menghadap dia ataupun sekali sehari. Jadi kalau kamu pergi nak cinta Allah, nak redha Allah, jangan buat yang kamu suka. Buatlah yang Allah suka. Sebab kamu nak cinta dia. Kita cinta seseorang, kita buat yang kita suka ke yang dia suka? Pandai pula dengan cinta orang. Semua yang suami kita suka 10. Kita buat 1 je ataupun buat 10? Pandai je. Pada suami bagi apa? Okey. Apa soalan? Tak apa. Kalau office tu ada surau, tak apa. Surau tu ada solat Jumaat, tak apa. Tak apa. Dia paling-paling kurang kita solat berjemaah walaupun di surau office. Okeylah. Ia sebenarnya tak ada alasan kan? Kerana kerja, kita tak boleh solat berjemaah. Ya Allah, kita lupa kita boleh bekerja sebab Allah bagi kita sihat. Kita boleh bekerja sebab
Kita ada sijil. Kita ada sijil sebab Allah bagi akal kita waras. Semua Allah, Allah, Allah. Apa masalah pergi 10 minit untuk solat di rumah dia? Kan? Okey. Ada soalan lagi? Saya nak sebut pasal waktu solat. Waktu solat subuh daripada masuk waktu fajar bila habis? Ketika syuruk kan? Dan zuhur daripada zuhur habis bila masuk asar. Asar habis bila masuk maghrib. Maghrib habis bila masuk isya. Isya habis bila masuk dia ulama beza pendapat. Subuh ulama beza pendapat. Pendapat pertama dia kata subuh habis bila masuk isya habis bila masuk subuh. Tapi tak ada dalil. Tak ada dalil. Yang ada dalil ialah isya habis bila masuk tengah malam. Tengah malam. Separuh malam. Separuh malam. Separuh malam kita nak kira ambil waktu maghrib, subuh, berapa jam, bagi 2. Tengah-tengah tu habis waktu isya. Siapa yang solat lepas, contohlah, tengah malam ialah pukul 12. Siapa yang solat 12-5 minit, sebenarnya dia dah habis solat di luar waktu isya. Kalau sengaja berdosa. Ni jenis ramai ni, khususnya wanita kan. Dia balik penat, dia tak solat isya, alasan dia nak jamak dengan tahajud, pukul 3 pagi. Itu bukan jamak buat dosa. Sebab dia solat isya di luar waktunya. Okey, saya nak bagi dalil lah. Saya pun tak tahu kenapa dalil ni tak sampai pada orang Melayu. Satu hadis sahih riwayat Muslim. Nabi kata waqtul isya'i ila nisfil lail. Dah jadi bahasa Melayu. Waktu isya. Waktu isya lah. Ila sampai nisfi. Saya tulis ya. Okey, cuba terjemah. Waktul isya'i. Waktu isya lah. Ni bahasa Arab tapi dah jadi bahasa Melayu. Ila sehingga nisfu Sya'ban. Separuh. Al-lail malam. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi separuh mana? Ambil daripada maghrib, katalah maghrib pukul 7, subuh pukul 6. Kata keluar berapa? Tengah-tengah tu habis waktu isya. Ke 12? Nanti orang kata, Ustaz, kan ada hadis Nabi pernah melewatkan solat isya. Ya. Tapi Nabi melewatkan, tak adalah lewat sampai tengah malam, tak ada. Yang kedua, Nabi melewatkan, tapi Nabi tetap solat berjemaah bersama sahabat, walaupun Nabi lewatkan. Okey, dalil kedua, ayat Quran. Cuba buka surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat Surah Al-Isra surah 18 kan? 17. Ayat 78. Ayat 78. Apa dah? Akimis salati li dulu kisyamsi
ila wasaqi al-lail wal wa Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ke surah Isra 78. Cuba tengok maksud. Aqimis solat. Dirikan solat. Bila? Li. Kerana dulu gelincir. Gelincir matahari. Bila mula gelincir matahari, solat apa? Hah? Itu terbenam. Zuhur lah. Gelincir bukan terbenam. Zuhur lah. Ni, matahari gelincir. Zuhur kan? Jadi dirikan solat bila mula gelincir matahari. Ila ghasaqil lail. Sampai ghasaqi itu malam yang gelap. Ulama mentafsirkan malam yang gelap dah separuh. Betul-betul gelap, betul-betul tengah malam, separuh. Jadi berapa solat tu? Daripada gelincir matahari sampai tengah malam. Berapa solat? Zuhur? Asar? Maghrib? Isya? Subuh? Tak ada. Sebab tak sebut ila al-fajri. Tak. Sampai tengah malam. Tiba-tiba Allah kata, wa Qur'an al-fajri kana mashhuda. Quran di sini ialah solat. Solat apa? Fajri adalah disaksikan. Perasan tak? 4 solat Allah sebut sekaligus waktunya. Daripada gelincir sampai tengah malam. 4 waktu. Bila solat fajar, Allah sebut waw, berasingan. Faham tak? Faham? Maksud apa tu? Tak, maksud Zuhur, waktu Zuhur berakhir bila masuk asar. Asar berakhir bila masuk Maghrib. Maghrib berakhir bila masuk Isya. Isya berakhir bukan bila masuk subuh. Sebab tu Allah buat waktu subuh berasingan. Boleh faham? Jadi ayat ni dihuraikan oleh hadis ni. Waktu Isya berakhir tengah malam. Okey. Jadi yang kita buat selama ni adalah pendapat tapi tak kuat. Yang betul ialah tak ada hadis. Okey, cukup lah. Ada soalan? Sampai waktu isyraq, terbit matahari. Dia subuh masuk terbit fajar. Habis waktu terbit matahari. Terbit fajar dengan terbit matahari berbeza. Tak, dia sekarang waktu syuruk lebih kurang, terbit matahari lebih kurang 6.55, lebih kurang lah. Tunggu 15 minit baru solat. Mana lebihkan 7.10 solat. Bukan setengah jam. Tak, 15 minit. Kalau setengah jam, ada pendapat kata dah habis waktu syuruk, dia masuk waktu duha. Okey, cukup lah. Kita jumpa lagi insya-Allah hari Isnin. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل